Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan satu peluang, kesempatan untuk berbicara, berdiskusi tentang tajuk jangan putus asa dari rahmat Allah. Hari ini kita berbicara tentang jangan putus asa dari rahmat Allah, tidak lain dan tidak bukan kerana baru-baru ni kita tengok ramai kita tengok banyak berita mengaitkan ada ramai orang cuba bunuh diri, terutamanya di musim-musim sekarang yang getir. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan semua sahabat-sahabat kita. Kita tidak diuji seperti mana mereka. Tapi bagi mereka yang diuji atau orang yang tidak diuji, katalah alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahu bihi. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan kita dari ujian yang telah menimpa orang tu. Dalam masa yang sama kita minta kepada Allah agar Allah bantu dia. Tapi bagi orang yang diuji sendiri, dia mesti ingat bahawa tidak semua kesusahan yang datang itu membawa keburukan. Sebab itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita ada beberapa artikel dalam bahasa Arab yang saya tak sempat nak terjemah. Mungkin saya terjemah secara lisan saja kepada tuan-tuan tentang dua khutbah. Pertama, la tay'as min rahmatillah, min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan yang kedua ialah la'allallaha la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala nak mendatangkan kebaikan kepada kita selepas itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya dahulukan dengan kisah cerita. Pertama, cerita Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia kisahnya amat getir. Terpaksa berpisah dengan anak, terpaksa berpisah dengan suami, sehingga dia menunggu-nunggu saat dia boleh dikembalikan kepada suaminya kerana terlalu cintanya dia kepada Abu Salamah. Qadarallah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada orang yang belas kasihan kepada dia daripada kalangan keluarga. Ummu Salamah ni dipisahkan dengan Abu Salamah. Hak ni kabilah dia ambil, yang ni Abu Salamah pergi ke Madinah, kemudian anak dia diambil oleh kabilah suami dia, sehingga ala akhirnya orang pun kesian kepada Ummu Salamah. Bebaskanlah Ummu Salamah, biarlah dia ambil anak dia, dan kemudian dia pergi kepada suami dia di Madinah. Dan alhamdulillah, setelah beberapa ketika keluarga bahagia itu bercantum kembali. Tak berapa lama, maka Abu Salamah meninggal dunia. Betapa sedihnya Ummu Salamah. Sedihnya Ummu Salamah berpisah dengan Abu Salamah dengan kesedihan yang sangat-sangat besar. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibah yang menimpaku,
dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Sehingga Ummu Salamah dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina khairan min Abi Salamah? Adakah orang Islam yang lain lebih baik daripada Abu Salamah? Ni sudut pandang seorang isteri terhadap suami dia, yang sepatutnya ada dimiliki oleh semua isteri-isteri, bahawa dia mesti merasakan suami dia adalah yang paling baik di dunia. Sebegitu juga suami kena tengok isteri dia lah yang paling baik di dunia. Kalau dia tengok dengan pandangan gitu, bahagialah. Semua bahagia. Jadi Ummu Salamah ni sayangnya kepada Abu Salamah, dia kata ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dialah keluarga pertama yang berhijrah ke Madinah. Maknanya orang lain bawa diri masing-masing, tapi Abu Salamah bergabung dengan Ummu Salamah dengan keluarga dia. Dialah keluarga pertama yang berhijrah. Dia tanya, ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Rupa-rupanya musibah yang menimpa Ummu Salamah adalah gunanya mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik daripada dia. Iaitulah akhirnya dia berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat kemuliaan sebagai Ummul Mukminin. Dia bukan lagi Ummu Salamah sebagaimana biasa, tetapi dia adalah Ummul Mukminin, ibu kepada sekalian orang-orang beriman. Itu satu kisah. Sama juga dengan seorang wanita, Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Diceraikan waktu dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Dia diceraikan. Dia sakit waktu dia diceraikan. Dah diceraikan jauh daripada keluarga. Tetapi dia tak tahu, waktu dia diceraikan, itu adalah sebab untuk bila kembalinya dia ke Mekah, dia menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali selepas Habasyah, hijrah Habasyah. Begitu juga Bilal, atau begitu juga dalam perjanjian Hudaibiyah. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ikatan perjanjian di Hudaibiyah dengan orang kafir Quraisy, saat itu mereka merasakan bahawa mereka ditindas, dizalimi. Orang kafir Mekah mendapat hak mereka. Orang Islam pula terpaksa menyerahkan pelarian kepada penduduk Mekah. Pada sangkaan mereka itu adalah perjanjian yang merugikan mereka. Tetapi sebaliknya, disebabkan perjanjian Hudaibiyah lah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah. Itu kisah. Ada lagi kisah Bilal bin Rabah diazab, diseksa di tengah padang pasir. Dalam keadaan dia kata ahadun ahad, ahadun ahad. Kerana dia mempertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya apa kesudahan? Dia menjadi Bilal, muazzin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan, dimuliakan, sehingga akhirnya menjadi salah seorang daripada sahabat yang terbilang. Imam Ahmad bin Hanbal juga dipenjara, disebat, disakiti, sehingga berganti dari khalifah kepada khalifah, sehingga berganti khalifah kepada khalifah. Lalu akhirnya setelah bertukar khalifah yang ketiga, akhirnya datang bantuan dari Allah. Dia pun dibebaskan dari fitnahnya dan dikeluarkan dari penjaranya. Dan akhirnya nama Imam Ahmad kekal sampai ke hari ini. Semua cerita ni menunjukkan kepada kita satu ayat Quranul Karim, surah At-Talaq.
Iaitulah Allah Subhanahu wa taala sebut, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kita tak tahu apa yang Allah jadikan kita pada hari ni. Lepas ni nanti boleh jadi ada yang lebih baik daripada itu nak datang. Berapa ramai orang yang selesa dengan tempat dia kerja, akhirnya dia diberhentikan kerja, tapi akhirnya dia berusaha bangkit kembali dan mencapai kejayaan yang dia kata lepas daripada tu, andainya saya tidak diberhentikan kerja pada hari itu, saya tidak akan duduk pada tempat yang saya duduk pada hari ini. Adanya orang-orang sebegitu. Kita tak nafikan ada orang yang memang tertekan sampai akhir hayat dia. Tapi satu je yang kita kena letak dalam diri kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah hakikat Quran yang mana membangkitkan dalam hati rasa ketenangan dan keamanan. Satu hakikat yang mana apabila hati menelannya, hati itu akan mengecapi kemanisan aman dan ketenangan. Dan bila jiwa yang kacau dan tenteram mencicipi kemanisan rasa tidak putus asa dari Allah ini, dia akan merasakan kebahagiaan yang meresapi ke dalam setiap salur darahnya. Ini adalah hakikat yang tidak diyakini melainkan orang-orang yang redha dengan Allah sebenar-benar redha. Orang-orang yang percaya kepada Allah dengan benar dan bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang yakin serta thiqah, percaya dengan janji-janji Allah dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sesungguhnya Allah tidak menginginkan pada hamba-hambanya melainkan kebaikan dan islah. Allah tidak menginginkan pada hamba-hambanya melainkan kebaikan. Kerana Allah mencintai hamba-hambanya. Ya, Allah akan uji hambanya. Uji lagi, uji lagi, uji. Tetapi makin Allah uji, itulah tandanya Allah sayang kepada kita. Dan bila Allah sayang kepada kita, yakinlah andai kita tidak menerima pembalasannya di dunia, Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita di hari akhirat kelak. Ini adalah satu hakikat yang perlu kita berpegang dengannya setuguh-teguhnya di zaman kita menghadapi musibah dan pelbagai masalah di peringkat individu dan juga masyarakat. Dan inilah punca juga banyak orang apabila putus asa dari rahmat Allah, mereka akan terjebak dalam lembah kemurungan dan penyakit depresi, sakit jiwa dan seumpama dengannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betul kadang-kadang manusia ditimpa musibah yang memeritkan, yang tidak disukai oleh jiwa. Kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang kesedihan, kadang-kadang kehilangan harta. Tapi dia kena tahu bahawa semua musibah yang datang menimpa orang Islam adalah satu pakej hadiah yang dibaluti dengan gambaran musibah. Musibah itu sebenarnya adalah balutan kepada satu hadiah yang lebih istimewa. Kita tengok di luar dia adalah musibah, tetapi musibah itu adalah pakej bersamanya ada hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Dia adalah minhatun fi thawbi mihnah. Dia adalah anugerah dibaluti ujian. Dia adalah pemberian diselubungi dengan pakaian keburukan. Dan dia adalah
faedah-faedah yang datang disangka musibah, supaya berapa ramai manusia yang datang kepada musibah dan tiba-tiba manfaat datang kepadanya pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Itu adalah kerana kita tak tahu apa sebenarnya perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita mesti meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti meletakkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbaik sangkalah kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku, kata Allah, adalah sebagaimana hamba-Ku sangka terhadapku. Maka bersangkalah kepada Allah apa sebagaimana yang dia mahukan. Kalau dia bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan membalas kebaikan. Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan kalau dia bersangka buruk kepada Allah, Allah juga akan membalasnya dengan keburukan. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala telah menjanjikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan akan adanya kesenangan. 2 kali Allah ulang, sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kebaikan, akan ada kesenangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah At-Talaq, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan jadikan selepas kesusahan itu akan ada kebaikan. La tadri, kamu tak tahu, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Boleh jadi Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik selepas itu. Kita tak tahu. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru bersihkanlah kesedihanmu, laplah, keringkanlah air matamu, dan janganlah tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran. Syaitan akan kata, jangan belanjakan harta kamu, kamu fakir, kamu susah, kamu apa. Syaitan yang kata begitu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan suruh kamu buat benda tak baik. Dia datang kepada kamu, rasa kamu ni fakir, susah, terbeban dengan hutang, dan dia suruh kamu terjun bangunan, dia suruh kamu bunuh diri, dia suruh syaitan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah menjanjikan keampunan. Kamu diuji, maka kamu sabar, kamu diampunkan dosa-dosamu. Wa fadla, dan kelebihan dari Allah. Allah ganti. Bagilah masa, sabar. Bagilah masa. Masa akan menentukan. Bukan kekuasaan masa tu, yakni masa akan berjalan, berlari. Bukankah setelah datangnya malam akan terbit matahari di ufuk timur? Bukankah setelah gerhana yang menutupi matahari akan kembali bercahaya setelah itu? Bukankah setelah mendung yang berarak, awan yang menyiramkan air yang lebat, hujan yang lebat, akan terbit darinya sinar matahari yang terang benderang? Begitulah kehidupan. Setiap yang berlaku akan berlalu. Bagilah masa, sabarlah, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan keampunan dan kemuliaan. Mungkin ada orang kata, kemuliaan mana yang dia nak dapat? Dia dah susah macam ni pun Allah Ta'ala tak bantu lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan kita yang boleh mengarahkan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu di mana limit kesabaran kita. Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, dia tidak akan menguji manusia melainkan dalam kemampuan manusia itu sendiri. Allah kenal kita daripada orang lain. Allah tahu nilai kesabaran kita. Allah tahu limit untuk kita diuji. Sebab itu ada orang diuji berat lagi daripada kita. Jangan sangka kita jadi ada orang diuji lagi berat daripada kita.
isteri keluarganya, anaknya mati. Bukan seorang, bukan dua orang, 3 orang anak dia mati, 4 orang anak dia mati. Ada orang mula-mula anak dia meninggal, kemudian isteri dia pula meninggal. Allahu Akbar. Besarnya musibah. Hilang pekerjaan ya, tapi kita masih ada ibu bapa, kita masih ada isteri, kita masih ada keluarga. Kita masih hidup di tempat yang masih lagi kita boleh bernyawa dan bernafas. Ada orang walaupun ada nikmat, ada harta, tapi peluru hidup lalu berterbangan di kepalanya. Bom tempatnya tiap-tiap hari. Keluarganya disembelih depan mata. Tapi jiwa mereka kental menerima ujian. Kerana mereka tahu dan percaya Allah tidak akan mensia-siakan hamba-hambanya. Sebab itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah ni kalau dia nak bagi kat kita, dia boleh kata kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Sebab apa? Allah nak uji manusia, Allah nak bagi kebaikan kepada manusia. Di hari akhirat nanti, orang-orang yang ditimpa musibah ni, mereka akan tersenyum bahagia dan dicemburui oleh orang-orang yang tidak ditimpa musibah di zaman hidupnya. Mereka akan bercita-cita, kalaulah kami di dunia dulu diuji dan ditimpa musibah sebagaimana orang tersebut, kerana melihat betapa banyaknya musibah itu mendatangkan kebaikan dan pahala. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kamu tak tahu apa yang Allah nak buat lepas daripada ni. Kita hanya makhluk. Kita hidup di atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu je. Dalam keadaan kita ditimpa musibah ni, okey, jangan sampai kita cari masalah dengan jalan yang Allah tidak redha. Jangan cari jalan keluar dengan jalan yang Allah tidak redha. Okey? Jangan sampai kita kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, apa yang kita kena buat ialah kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang duk baca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya. Kalau dia ni bertawakal kepada Allah, cukup. Dia tidak perlu kepada orang lain. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Innallaha balighu amrih. Allah pasti akan menyampaikan perintahnya. Maknanya kalau Allah nak begitu, pasti. Berapa ramai orang yang cuba dibunuh oleh orang lain tapi dia tetap hidup. Berapa ramai orang yang cuba dihidupkan oleh orang yang cinta kepadanya tapi dia tetap mati. Berapa ramai orang yang nak diberikan kekayaan, orang bantu dia harta berjuta-juta, dia tetap fakir. Dan berapa ramai orang yang nak difakirkan tapi dia tetap kaya. Kerana apa? Innallaha balighu amrih. Allah pasti akan menyampaikan perintahnya. Kalau Allah berkehendak, pasti berlaku. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kerana Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada takdirnya tersendiri. Ini adalah ayat Allah. Kita panggil ayat 1000 dinar. Tapi sebenarnya bukan ayat tu mendatangkan 1000 dinar. Tapi makna ayat tu, yang kalau kita nak bayar dengan harga 1000 dinar pun, maknanya sangat besar. Apa dia? Ialah takwa adalah jalan kepada keluar dari masalah. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ada musibah, makin kena musibah, makin kita rajin berdoa. Makin kita ditimpa musibah, makin kita rajin solat. Makin kita rajin puasa.
Makin kita rajin beristighfar kepada Allah, makin kita rajin salat sunat, makin kita rajin berpuasa, makin kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan ibadat yang kita lakukan menghasilkan ketakwaan kepada Allah, dan dengan ketakwaan yang kita ada, Allah Azza wa Jalla akan keluarkan kita daripada masalah kita. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang sifat putus asa ni dia datang adalah bukan kerana masalah kita, bukan kerana musibah yang menimpa kita, tetapi kerana dosa yang menyelubungi kita. Orang yang hatinya bersih, makin dia diuji, makin dia dekat dengan Allah. Makin dia diuji, makin dia rasa kebergantungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila hatinya hilang keimanan kepada Allah, hatinya ditutupi oleh dosa-dosa, makin dia tidak nampak pergantungan kepada Allah. Bukan kerana musibah tu dia jadi macam tu, tapi kerana dosa-dosanya yang banyak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Orang yang kafir. Saya ingat seorang keluarga lah, kita boleh panggil dia adalah sebahagian daripada keluarga, walaupun jauh lah, kerabat lah kita panggil, salah satu daripada kerabat saya. Dia bekerja di Jepun. Saya pernah cerita beberapa kali dah cerita ni. Dia kerja di Jepun berbelas tahun sehingga jadi somebody di Jepun. Baru ni pun dia dapat kepercayaan jadi orang besar Honda Jepun, Honda Global. Tapi dia dah balik Malaysia. Sekarang ni diminta untuk berkhidmat untuk Malaysia. Dia dah jadi dekat dengan, dia kerja dengan DRB ke? DRB saya tak silap saya. Di waktu dia kerja di Jepun, dia balik cerita betapa nikmatnya kita ada tempat bergantung. Kita macam ni lah, kita bayang. Kita tak ada siapa-siapa, kita balik rumah kita bersendirian, kita pun menangis seorang-seorang dalam bilik, peluk teddy bear kita yang besar tu. Kan? Peluk je teddy bear kita yang besar tu, peluk, menangis je. Dengan seorang lagi, dia tak ada teddy bear pun. Bila dia balik, dia ada ibu di rumah dia. Dia peluk ibu dia dan dia bercakap dengan ibu dia. Dia mengadu ke mak dia pun jawab dia. Antara dua orang tu mana yang lebih tenang? Mestilah dia mengadu kepada mak dia. Sebab berbeza mengadu pada benda yang hidup dengan mengadu pada benda yang mati. Betul tak? Kita duk mengadu kat teddy bear, peluk teddy bear tu, engkau lah teddy bear macam ni duk mengadu dengan teddy bear. Sikit-sikit ada orang kata gila kau cakap dengan benda patung. Mengadu kepada benda mati tak sama dengan mengadu pada benda hidup. Tiba-tiba kita bukan mengadu pada benda yang hidup. Kita boleh mengadu kepada Tuhan yang maha hidup dan maha menghidupkan. Ni, dialah yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri, Al-Qayyum. Dialah yang tepat kita mengadu. Padanya ada segala kebaikan. Jadi kata di kerabat saya, itu adalah nikmat Allah. Bila saya tengok, bila kerja di Jepun, stres. Orang Jepun ni, bila dia tak ada agama, apa dia buat? Bila hujung minggu, dia akan cari arak, judi, perempuan. 3 benda ni dia hilangkan stres. Tapi ketiga-tiganya tidak mencukupi untuk menghilangkan stres mereka. Sehingga akhirnya mereka menjadi negara yang paling tinggi bilangan bunuh diri. Stres, arak tidak lagi boleh menghilangkannya. Judi tidak lagi boleh menghilangkannya. Kalau kalah judi lagi stres. Wanita tidak lagi boleh menghilangkan stresnya. Akhirnya dia bunuh diri.
Kata di kerabat saya, nikmat yang paling besar ialah kita ada Allah. Bila kita stres, kita mengadu kepada Allah. Walaupun mak kita jauh masa tu, ayah kita jauh, tapi kita ada Allah yang kita boleh hafaz sejadah, kita boleh ambil wuduk, kita boleh salat 2 rakaat. Itu adalah kenikmatan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ramai orang yang menjadi sebab putus asa dari rahmat Allah ialah dia tidak ada rasa keimanan dalam dirinya. Disebut bahawa wa fil Qur'anil azim tahdzirun minal ya'si wal qanut sawa'an fi amri taubati bainal 'abdi wa bainar rabbih aw fi 'alaqatil 'abdi ma'a aqdarillahil mu'limah. Allah melarang kita putus asa dari 2 perkara. Pertama, dari rahmat Allah berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua, jangan putus asa dari rahmat Allah berkaitan dengan musibah yang menimpanya di dunia. Jangan putus asa dari rahmat Allah berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama ialah jangan putus asa untuk mendapat syurga. Walau sebanyak mana pun dosa kita, walau sebesar gunung pun maksiat kita, jangan pernah putus asa dari keampunan Allah. Jangan pernah putus asa dari berharap kepada syurga Allah. Jangan pernah berputus asa untuk mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jangan putus asa dari keampunan dan rahmat Allah. Yang kedua, Quran juga pesan jangan putus asa dari rahmat Allah apabila berdepan dengan musibah. Bila berdepan dengan musibah yang menyakitkan kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ada, Allah boleh ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Allah memiliki perbendaharaan yang Allahu Akbar. Pernah Abu Hazim ditanya, "Wahai Abu Hazim, kenapa kamu tidak takut kefakiran? Kamu tidak takut kepada kefakiran?" Dia kata, "Bagaimana aku nak takut kefakiran sedang aku memiliki Tuhan yang memiliki segala perbendaharaan?" Kita kena yakin dengan Allah. Bagaimana nak putus asa dari rahmat Allah? Bagaimana kita nak takut kepada kefakiran sedang kita memiliki Tuhan yang memiliki segala perbendaharaan, yang dia boleh bagi kepada kita. Kalau dia nak bagi, tak kurang kekayaan dia sedikit pun. Tapi dia tanya, tapi tu kalau Allah begitu, kenapa dia tak bagi ke aku? Sebab Allah nak bagi yang lebih baik daripada tu. Apa dia? Kesabaran yang kamu ada itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Tidaklah berdoa seorang mukmin dengan satu doa, melainkan Allah akan bagi kepada dia salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, Allah bagi sebagaimana yang dia minta. Allah bagi sebagaimana yang dia minta. Dia minta A, Allah bagi dia A. Yang kedua, Allah bagi yang lebih baik daripada yang dia minta. Dia minta A, Allah bagi B. Okey? Dia minta A, tapi Allah bagi B sebab Allah tahu A dengan B lebih baik B untuk dia. Jadi Allah bagi B. Ataupun Allah halang musibah daripada menimpanya. Dia minta A, Allah bagi C. C itu apa? C itu ialah musibah yang nak datang, tapi Allah hilangkan daripada dia. Atau dalam keadaan ketiga, Allah simpan doa tersebut. Untuk Allah bagi kepadanya kebaikan di hari akhirat nanti. Lebih baik daripada A, lebih baik daripada B, dan lebih baik daripada C. Iaitu Allah simpan untuk akhirat. Sebab tu jangan putus asa. Jangan pernah putus asa dari mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kata Allah, tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang itu adalah orang yang sesat. Putus asa sebenarnya termasuk dari buruk sangka dengan Allah.
putus asa sebenarnya termasuk dari buruk sangka dengan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia kata kat kita, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka kepada sesuatu, tapi dia lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu, dia sebenarnya tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah tahu sedang kamu tidak tahu. Kadang-kadang dengan sebab kejahilan seorang manusia dengan Allah, kejahilan dia dengan hakikat sunnatullah, menyebabkan dia putus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran kita tahu bahawa seorang nabi dari nabi-nabi Allah, bagaimana dia bermuamalah dengan bala dan musibah. Apakah musibah yang menimpa kita lebih besar daripada musibah yang menimpa Nabi Allah Yaqub alaihi salam? Fa fi dhillid dha'fi wa tazayudi asbabil ya's. Dalam keadaan dia diselubungi kelemahan dan bertambah sebab keterputusasaan. Tapi Nabi Yaqub alaihissalam dia tidak menyerah. Malah dia makin beriman kepada Allah dan memperbaik sangka dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengambil asbab, berusaha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia supaya Allah taala mengeluarkan air dari tempat pembaringannya. Dia ambil air tersebut, dia mandi, dan kemudian Allah menyembuhkan sakit-sakit yang ada di badannya. Okey. Bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam dicampak dalam perigi. Tak cukup dengan dicampak dalam perigi, dijual sebagai hamba oleh abang-abang dia sendiri. Kemudian setelah dijual, dibesarkan dalam mahligai pembesar negara, diuji dengan fitnah wanita, akhirnya terpenjara. Bukan sekadar dipenjara, lalu dilupakan dari ingatan sang raja, sehingga raja pun tak ingat dia di dalam penjara. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf dengan meletakkan rakan sepenjaranya sebagai pendamping raja. Kemudian Allah hantar mimpi melalui sang raja. Raja bermimpi, lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf melalui rakan sepenjaranya. Dan setelah itu dia dibebaskan dan dilantik menjadi menteri menjaga perbendaharaan negara. Itulah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga waktu Nabi Yaqub alaihissalam suruh anak-anak dia pergi cari Nabi Yusuf, dia pesan kepada anak-anak dia dalam keadaan dia telah buta matanya. Dia kata, anak-anakku, pergilah cari Yusuf. Dan adik dia, wala tayasu min rauhillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang dan belas ihsan Allah. Kerana sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat dan bantuan Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Al-ya'su minal amali fi farajillahi wa rahmatihi la yaf'aluhu illa al-kafiruna billah. Putus asa ni tidak berlaku melainkan dari orang yang kafir kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka senantiasa berada dalam harapan yang setinggi-tingginya dan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kemuncak dalam keadaan musibah sekalipun, andai nyawanya sudah berada di hujung tanduk, hampir-hampir mati, tetap saja dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada bagaimana dia kata, Allah Ta'ala kata
Nabi Yaqub kata kepada anak-anak dia, alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku kata kepada kamu, aku tahu dari Allah apa yang kamu tak tahu. Okey. Malah Allah Subhanahu wa taala kata, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa. Andai kata tiba-tiba dia kata musibah ni boleh jadi ustaz sebab saya ni banyak dosa, boleh jadi. Sebab tu Allah bagi musibah ni. Hatta kalaupun banyak dosa. Kalau dia ni sebelum ni dia kata, saya ustaz, saya semayang, tapi kenapa Allah uji saya macam ni? Ada orang dia mengata dia buat baik, lepas tu dia, kenapa Allah masih uji dia sedang dia dah baik? Orang yang tak uji Allah, orang yang jahat pada dia, Allah Ta'ala tak uji. Kan? Orang tu sak kaki kelentong dekat dengan pejabat. Banyak barang-barang pejabat pun dia ambil, pecah amanah. Tapi dia tak kena buang kerja. Saya yang kerja dengan penuh amanah ni, saya yang kena buang kerja. Jadi dia dah buat. Ada orang musibah dia memang dia jahat, kita kata pada muka lah dia kena buang. Tapi dua-dua situasi, kalau yang pertama dia dah baik, kena timpa musibah, maka anggaplah bahawa musibah itu untuk mengangkat darjatnya. Kerana apa? Kerana para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi ni maksum, tak ada dosa, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bererti Allah berkehendak dengan musibah satu nak mengangkat darjat orang-orang yang soleh. Kalau yang tiba-tiba diuji kerana dia adalah ahli maksiat, ini adalah kerana Allah nak menghapuskan dosa-dosanya. Sekiranya dia bersabar, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lalu berbahagialah ketika diuji oleh ujian yang diberikan oleh Allah. Baru kita pergi kepada artikel bahasa Melayu sikit. Okey. Wahai insan istimewa pilihan Allah, yakni insan yang sedang diuji, pujuklah hatimu andai dugaan yang mendatang itu seakan menghimpitmu. Bukan Allah tidak peduli, bukan Allah hendak menyeksamu, bukan Allah tidak melihat usaha dan doa-doamu, bukan Dia tidak kisah air matamu. Cuma Dia hendak kamu tahu bahawa Dia menyayangimu, sangat menyayangimu. Masakan tidak, dari berbilion manusia di muka bumi ini, engkau menjadi pilihannya. Dia memilihmu kerana Dia ingin engkau kembali kepadanya. Mungkin selama ini kau lalai dari mengingatinya dengan sebenar-benarnya. Mungkin selama ini kau kurang bersyukur dengan apa yang telah Dia berikan padamu. Limpahan nikmat yang engkau perolehi, jarang sekali kau syukuri, bahkan kau tambahi dengan keluhan. Maka muhasabahlah, wahai calon penghuni syurga. Maha suci Allah yang telah menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pujuklah hatimu andai dugaan yang datang itu seakan-akan bertubi-tubi bagimu. Bukan Allah tidak tahu betapa dengan ujian darinya ini membuat engkau terduduk, membuat engkau menangis, dan membuat engkau lebih banyak ingat Dia. Allah tahu itu, dan ketahuilah Allah senantiasa memerhatimu dengan pandangan kasih sayang.
Dia senantiasa ingin yang terbaik untuk kehidupanmu. Perancangan Allah sungguh berseni dan sungguh sempurna. Dia tahu kau merancang itu dan ini. Dia tahu kau mahu itu dan ini. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Kau perlu ingat dan pasakkan dalam jiwa, dialah sebaik-baik perancang. Wahai sekalian sahabatku yang sedang memperbaiki diri dan memperbaiki iman. Hidup ini dilingkari seluruhnya dengan limpahan kasih sayang Allah. Dia beri kau nikmat sepasang mata kerana kau pilihannya untuk ada nikmat itu. Pernahkah kau terfikir andai selepas ini dia mengambil nikmat itu? Dia beri kau nikmat sepasang kaki kerana kau pilihannya untuk merasai nikmat itu. Pernahkah kau terfikir andai kakimu patah dan kau disahkan tidak boleh berjalan lagi? Dia beri kau nikmat sihat kerana kau pilihannya untuk merasa nikmat itu. Pernahkah kau terfikir betapa banyak manusia yang sakit di hospital amat menginginkan untuk kembali sihat? Bahkan dia juga beri kau nikmat, ada duit, ada kerja, ada makanan, ada rumah, ada pakaian, dan nikmat belajar dan bermacam-macam lagi. Tapi sayang, kau selalu lupa mengamalkan sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan pemberiannya. Maka refleksilah diri kita selalu, andai kita tidak termasuk dalam golongan yang rugi di kemudian hari, iaitu di akhirat sana. Percayalah, jalan yang Allah beri tidak akan mengecewakan kita. Yakinlah, orang-orang yang percaya akan janji-janji Allah, Dia akan kirim khabar gembira tidak lama lagi kepadamu dari jalan yang engkau tidak sangka-sangka. Cepat atau lambat bukan soalnya. Yang pasti, Allah tidak akan memungkiri janji. Allah tidak mensia-siakan orang yang melakukan kebaikan, termasuk usahamu untuk bersabar dan redha dengan setiap dugaan darinya. Jika bukan di dunia, mungkin ganjaranmu di syurga sana. Percayalah dengan hebat bahawa Allah sesekali tidak akan mengecewakanmu kerana Dia Maha Adil dan Dialah yang Maha Memberi. Tidak dapat dinafikan, ada ketika kau bertarung dengan perasaan sendiri, rasanya sakit sangat. Apatah lagi pada masa itu orang sekelilingmu seakan tidak memahamimu. Tidak mengapa, wahai hati, sabarlah dan salatlah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wasbiru bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah dengan salat, dengan sabar, mintalah wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Bermohonlah pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Tidakkah ayat darinya itu menggugah jiwamu? Belum cukup tergerakkah dirimu untuk mencuba tips yang Allah ajari? Lihatlah kehidupan ini dengan teliti. Allah mahu kita belajar. Pandanglah sesuatu yang terjadi itu dengan positif dan profesional. Serta cubalah belajar dari setiap yang kau perhati. Mungkin dari situ kau dapat ingat dia. Ini saya membawa diri saya dan membaca semua satu analogi. Mudah-mudahan dengan izinnya ada sedikit kefahaman kita mengenai ujian dalam kehidupan ini. Kita bayangkan sebuah rumah. Dalam pembuatan rumah saja mengambil masa untuk siap. Perlu ada duit untuk membeli bahan-bahan seperti simen, paku, pasir dan sebagainya. Prosesnya juga banyak dan pelbagai.
susun batu bata, mengecat, pasang mozaik dan sebagainya. Kadang-kadang tukang buat rumah itu berhenti seketika, mungkin sebab panas, penat atau ingin berehat sebentar. Dan mungkin ada ketika tukang itu tidak dapat bekerja kerana hari itu hujan lebat, dia minta cuti, dia sakit dan bermacam-macam lagi. Lihat, dia kata, untuk membuat rumah saja mengambil masa dan ada proses-prosesnya yang harus dilalui. Tersalah sedikit, maka akan memberi kesanlah pada rumah kita. Begitulah juga kehidupan. Mungkin yang hadir ini adalah sebagai turning point agar kita kembali kepada Allah. Allah beri tempoh yang tertentu untuk kita lalui ujian ini. Pelbagai cara yang kita usahakan dalam melalui ujian itu, dan macam-macam jenis orang yang kita jumpa. Ada masa kau terduduk seketika mencari ketenangan darinya. Mungkin ada masa kau mengumpul segala kekuatan untuk kembali bangkit dari rasa keterputusasaanmu. Ada masa kau mampu bertahan, ada masa kau rebah tidak tertahan dan air matamu pun tumpah membasahi pipi. Kau menangis semahumu, kau berdialog semahumu, dan dia, Allah, adalah saksi atas segala saksi. Dia saksi segala saksi atas segala yang kau lakukan, termasuk yang terlintas di hatimu semasa mendepani ujiannya ini. Sampai satu saat semuanya berakhir. Ujian ini Allah izinkan berlalu pergi. Dan ada ujian yang lain pula menanti. Beruntunglah orang yang mendapat ujian daripada Allah. Amatlah beruntung seseorang itu bila mana Allah hadirkan dugaan dalam hidupnya, sama ada dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan. Dia semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dia semakin ingat akan Allah, sekaligus berazam untuk kembali kepadanya. Amatlah rugi seseorang itu bila mana Allah hadirkan ujian kepadanya, dia masih di takuk yang sama, mengeluh tidak berkesudahan, menyalahkan itu dan ini. Ujian berbentuk kesenangan atau kesusahan itu adalah sunnatullah dalam kehidupan. Allah menguji setiap hamba-Nya dengan cara yang berbeza, mengikut kadar kemampuan seseorang itu dan pada masa yang tepat. Mahu atau tidak mahu kita menerima dan menghadapi ujian yang mendatang. Siapa kita nak mempersoalkan kenapa kita diuji? Seandai selama ini kita selalu memungkiri perintah-Nya yang diperintahkan kepada kita. Amat baiknya Allah dengan ujian-ujian yang hadir itu membuat kita lebih matang dan kuat untuk mendepani hari-hari yang mendatang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah uji kita ada bersebab. Mungkin dengan ujian yang hadir itu Allah nak angkat darjat kita, atau Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah nak beri pahala kepada kita. Maka senyumlah, berbahagialah menjadi insan pilihan yang diujinya. Wahai manusia yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, andai dugaan itu menjengukmu, tidak kita kena rapat dengan Allah. Kekuatan itu miliknya, maka mohonlah kekuatan darinya. Mengadu segalanya kepada Dia. Usahakan untuk memperbaiki iman. Salat jangan tinggal. Usahakanlah salat di awal waktu. Lazimi juga diri dengan istighfar dan selawat. Dan cuba buat ibadah yang kau tidak pernah atau tidak biasa buat, seperti salat tahajud, qiyamul lail, salat duha dan sebagainya. Dari situ insya-Allah kau akan terdidik sedikit demi sedikit untuk kuat, sabar dan redha dengan apa pun yang terjadi dalam kehidupanmu. Dari situ kau akan rasa betapa nikmatnya bergantung harap sepenuhnya pada Allah. Bersabarlah dalam ketaatan untuk beribadah kepadanya. Moga kesudahan kita semua adalah kesudahan yang baik. Dan saya rasa ada benarnya ayat ini. Bukan beratnya ujian yang membuat kita lemah, tapi ringannya hubungan kita dengan Allah yang menyebabkan kita seakan tidak dapat menanggungnya. Ujian Allah, kalau besar mana pun ujian, katakanlah aku memiliki Allah yang lebih besar daripada itu. Sehebat mana pun ujian menimpa, katakanlah kepada ujian itu, aku memiliki Allah yang lebih hebat daripada itu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua. Bagi yang terkesan dalam pandemik ini, sabarlah dan banyakkanlah beramal.
Dan satu pesanan saya bagi yang tidak terkesan dengan situasi yang ada, hulurkanlah bantuan, banyakkanlah bersedekah, wujudkanlah tabung-tabung sebagaimana kita dah wujudkan sebelum ini, bagi bantuan kepada orang-orang yang terputus bekalan. Saat inilah Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan kesenangan. Banyak mana dari kesenangan itu yang sampai kepada fakir miskin. Berikanlah, mudah-mudahan dengan sifat panjangnya sedekah kita, dengan sifat murahnya hati kita untuk bersedekah dan membantu, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, andai ada sahabat-sahabat, jiran-jiran kita terkesan, jangan sampai dia nak terhujung bangunan, bantulah dia, tanyalah khabar dia. Ada seorang saya baca dalam Facebook lah, hari di mana dia, hari tu dia pegang pisau, dia terfikir nak kelar jari tangan dia. Hari tu tiba-tiba dia menerima satu panggilan telefon dari seorang kawan yang tak pernah dah, lama dah dia tak itu. Hari tu dia buang kerja. Hari tu lah dia macam tiba-tiba kawan kat kampung dia, lama dah, keluar telefon ajak dia makan. Marilah aku belanja. Lepas tu dia punya cerita, kau mestilah hebat sekarang ni macam dia. Dia tak tahu pun kawan dia ni sedang kena berhenti kerja. Dia tak tahu pun. Dia sangka dia belanja kawan dia tu. Bila sembang, akhir sekali kawan yang nak bunuh diri tadi dia menangis. Bila dia menangis, dia ni pun terkejut. Dia kata menangislah. Dia pun pujuk dia suruh menangis. Kau ni akhirnya dia kata aku lega sebab aku boleh cerita kepada orang dan aku boleh menangis. Lepas hari tu alhamdulillah dia berusaha jadi dengan orang lebih baik. Lepas tu dia kata, sahabat, aku akan ingat engkau kerana jika bukan kerana panggilan telefonmu, bukan kerana Allah lah nombor satu, kemudian kepada panggilan telefonmu, pasti aku sudah tidak ada lagi di dunia pada hari ini. Jadi kadang-kadang satu panggilan telefon, kita tanya khabar tu, boleh jadi itu adalah asbab Allah memberikan kebaikan kepada orang yang kita tak sedar. Boleh jadi dia tak ada makan, kita bagi duit RM20, RM50, RM100 sebagai makanan dia, Allahu Akbar, mengeluarkan dia daripada jalan kebuntuan. Dan boleh jadi ada orang terbeban dengan hutang, bantulah dia, bayarkan hutangnya kalau kita mampu. Cuma orang yang kena tolong tu janganlah lupa pula lepas orang bayar hutang, tak ingat dah kepada orang yang tolong dia, sampai ke sudah tak tanya khabar. Itu biasalah, anggaplah saja itu ujian dari Allah yang kita harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah perkongsian kita pada pagi ini dalam sifat jangan terputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.